Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Salawati binti Talib. Jadi sebagaimana yang saya dah janjikan ya kepada anda semua, hari ini saya akan cuba menceritakan berkenaan dengan cerita Sofia. Dan ini adalah merupakan episod pertama ya, episod pertama di mana saya cerita mulai daripada Sofia dilahirkan sehinggalah kepada dia mula mendapat serangan hip meningitis ya. Dan juga saya terangkan sedikitlah tentang kesukaran yang saya hadapi semasa saya mengandungkan Sofia. Baik, selamat mendengar cerita saya dan semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Salawati binti Talib. Jadi sebagaimana yang saya dah janjikan ya kepada anda semua, hari ini saya akan cuba menceritakan berkenaan dengan cerita Sofia. Dan ini adalah merupakan episod pertama ya, episod pertama di mana saya cerita mulai daripada Sofia dilahirkan sehinggalah kepada dia mula mendapat serangan hip meningitis ya. Dan juga saya terangkan sedikitlah tentang kesukaran yang saya hadapi semasa saya mengandungkan Sofia. Baik, selamat mendengar cerita saya dan semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Okey, pada tahun 2005 pada tahun 2005 saya mengandungkan Sofia dan pada kandungan berusia lebih kurang 6 hingga 7 bulan, doktor telah mengesahkan bahawasanya saya mengalami placenta previa ya. Placenta previa di mana berlaku pendarahan lah ya, sebab placenta previa ni adalah merupakan keadaan di mana placenta ataupun uri itu berada di bahagian bawah ya, dan baby berada di bahagian atas. Jadi apabila berlaku pergerakan sedikit sahaja, maka uri ataupun salur-salur darah di bahagian plasenta tadi akan pecah dan akan berlakulah bleeding ya, bleeding. Dan oleh kerana itu doktor yang merawat saya pada masa itu di KPJ Ipoh KPJ Ipoh ialah Dr. Diva Karen. Dr. Diva Karen telah pun memeriksa dan menasihatkan saya supaya saya melahirkan Sofia ni secara caesarean ya, bukan secara normal. Dan setelah beberapa kali doktor cuba untuk mengukuhkan rahim ya, supaya Sofia ni tak jatuh ya, maka pada usia ataupun kandungan lebih kurang dalam 8 bulan, maka terpaksa juga dilakukan caesarean untuk melahirkan Sofia ya, kerana dah memang tak boleh dipertahankan lagi ya. Jadi pada waktu itu memang saya tidak dapatlah pergi ke kerja semua kerana memang tak boleh bergerak, bedded ya, kena baring di atas katil sahaja selama lebih kurang dekat 3 minggu macam tu sebelum proses operation ya, untuk melahirkan Sofia. Dan alhamdulillah lah pada 12 hari bulan 10 tahun 2006 ya, Sofia telah pun berjaya dilahirkan secara caesarean lah. Dan alhamdulillah tak ada apa yang berlaku, semuanya normal. Dan Sofia berat dia lebih kurang 3.08 macam tu lah ya, berat Sofia. Jadi kiranya normal ya, tak ada apa. Dan saya pun berpantang lah ya, berpantang. Tetapi elok sahaja selepas habis pantang, waktu tu saya sendirian lah di Perak, sebab suami saya masa tu, ayah Sofia ni dia di Negeri Sembilan. So saya di Perak, dia di Negeri Sembilan. Dan pada hujung minggu saja ayah Sofia balik. Jadi
Sofia ni dalam pantang dia okey, dia tak ada apa-apa masalah. Cuma bila dah nak habis-habis pantang tu, rambut dia gugur. Bila kita bagi mandi dia tu, rambut dia gugur dalam besen air tu banyak. Dan dia pun nampaknya macam tak aktif sangat. Mungkin sebab badan dia masa tu pun badan dia cabi, jadi mungkin kita ingat dia sebab tu dia tak berapa aktif bergerak lah kan. Dan masa tu memang dalam pantang sorang-sorang sebab ayah Sofia di Negeri Sembilan. Dan terpaksa lah oleh kerana tak ada siapa yang nak tengokkan Sofia. Jadi terpaksa bawa dia ke mana-mana. Walaupun masa tu baru sangat lepas pantang. Nak pergi beli barang ke, nak pergi mana-mana ke, memang terpaksa bawa Sofia, ya. Jadi habislah pantang, cuti pun dah habis, cuti bersalin pun dah habis. Jadi terpaksalah pergi bekerja ke sekolah. Dan Alhamdulillah dapat mencari pengasuh kepada Sofia kat dekat Kampung Muhibah, dekat Sungai Siput, dekat Ipoh masa tu. Bukan Kampung Muhibah, Kelebang, ya, dekat Kelebang. Dapat cari Miza ni, ya. Miza ni dah sama dekat Kelebang. So dia pun bolehlah menjadi pengasuh kepada Sofia, hantar kat rumah bila pergi kerja. Baru je kerja dalam masa lebih kurang sebulan ke, tak sampai sebulan lah, 2-3 minggu macam tu. Tiba-tiba satu hari tu bila pergi kerja, dapat call daripada Miza ni. Miza tu kata Sofia muntah tak berhenti-henti. Lepas tu saya pun balik ke rumah Miza. Tengok Sofia dah biru dah, dan dia memang dah berbuih lah mulut dia sebab dia muntah tak berhenti-berhenti. Jadi dia macam dah memang long lie dah. Jadi saya pun terus bawa Sofia ke hospital, ke KPJ. Dan saya terus pergi ke ICU lah kan, pergi ke ward kecemasan lah di KPJ. So terus Sofia terus ditahan, masuk dekat ward kecemasan tu. Dan malam tu juga saya bawa pergi Sofia lebih kurang tengah hari ke hospital KPJ. Malam tu juga doktor bagi tahu bahawasanya Sofia perlu dibuat MRI dan juga CT scan, ya. CT scan, lepas tu MRI untuk mengetahui apakah yang sebenarnya berlaku kepada Sofia. Sebab dia memang macam orang kata dah tak sedar lah, ya. Sofia masa tu dah tak sedar dah. Okey, masuk drip air kan, doktor masuk drip air, tapi tak tahu lagi sebenarnya kenapa keadaan tu jadi macam tu. Lepas tu kita sambung lagi pada episod yang kedua, episod yang akan datang. Okey, sebenarnya gambar Sofia selepas ni banyak, gambar yang sebenar lepas ni banyak. Semasa dia berada di ward ICU tu, banyak gambar-gambar dia saya dah tangkap. Dan insya-Allah lah tuan-tuan dan puan-puan akan saya kongsi bersama-sama dengan gambar-gambar Sofia. Dan sebenarnya memang, ya, banyak sebenarnya nasihat yang saya terima, kata-kata semangat yang saya terima daripada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang saya sepanjang hidup inilah, ya, sepanjang saya menghadapi anak saya yang istimewa ini, iaitu Sofia dan juga Iman. Dan saya rasa tak tahulah nak ucap terima kasih macam mana kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma sekiranya kekuatan yang saya ada ataupun yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama yang mempunyai anak yang senasib dengan saya ataupun anak-anak yang istimewa ini, saya harap ya kekuatan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Jangan terlalu down, jangan terlalu lemah. Memangnya kita akan panik, okay? Dan kita akan menghadapi perasaan yang begitu sedih kadang-kadang itu, dan ianya memang akan datang dari masa ke semasa. Tapi insya-Allah
Ya, insya-Allah kita perlu mencari kekuatan sebagai seorang Islam. Kita perlu kuat dengan Tuhan, kita perlu kuat dengan Allah, dan insya-Allah. Dan jangan lupa, sebelum saya akhiri, saya ingin pesan supaya anda semua subscribe channel saya, dan kalau boleh tekan butang ingatan thumbnail tu, dan juga kalau boleh share lah ya, supaya kita dapat manfaatnya daripada pengalaman ini, walaupun tak sehebat manalah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Kata yang baik-baik, insya-Allah. Fikir yang baik-baik, ingat yang baik-baik, insya-Allah. Allah akan berikan kepada kita yang baik-baik. Sekian.